Assalamualaikum, salam sejahtera Asia, selamat berhujung minggu. Setelah sekian lama, Sejahtera Asia bersiaran langsung secara maya di rumah. Kini kita kembali secara realiti dalam Sejahtera Asia set sendiri. Dan kali ini saya bukan dengan Ghazali Zawawi, tetapi dengan si cantik manis Sharon Kezia. Apa khabar Sharon? Khabar baik Fatah. Sehat? Sangat sehat dan bersemangat ni sebab digandingkan pertama kalinya bersama dengan Fatah. Tadi mula-mula kan sebelum ni produser dah maklumkan dengan saya akan digandingkan Fatah. Okay. Saya tertanya-tanya adakah Fatah Amin? Bukan Fatah Amin tapi Fatah Burhanuddin. Ya, jadi Fatah apa khabar? Sehat. Puasa? Nanti saya akan maklumkan. Jadi Kak Fatah, hari ini saya sangat teruja sebab kita jika penonton perhatikan kita berada dekat set yang baru, lokasi yang baru kerana kita bersiaran secara hujung minggu dengan untuk memberikan satu energi, satu perasaan yang gembira kepada Betul anda. Tu. Dan pejam celik kan. Tinggal 3 hari lagi ni Sharon nak menjelang Syawal. Dan pastinya penonton dekat rumah sibuk dengan persiapan raya. Macam orang cakap apa? Berkemas rumah. Betul. Beli dak kuih raya, beli dak baju raya. Sharon beli baju raya? Dah awal saya membuat tempahan sebab kalau kita lambat membuat tempahan Kak Fatah, dia ada masalah delivery, penghantaran. Sebab semua tempat penghantaran itu seperti Pos Laju, seperti GNT, DHL semua sesak. Sebab masing-masing mungkin ada segelintir masyarakat ingin menghantar bukan saja juadah makanan seperti biskut-biskut kepada rakan-rakan ataupun saudara mara di kampung. Sebab ialah seperti kita sedia maklum bahawa PKP akan dijalankan mungkin bagi sesetengah negeri. Jadi oleh itu mereka tidak dapat balik ke kampung atau berkunjung ke rumah saudara mara lain. Jadi mereka melakukan cara yang berbeza. Pos menggunakan Pos Laju ataupun JNT untuk menghantar juadah ataupun barang-barang lain, Fatah. Dan pastinya bila tiba saja perayaan, tak kira lah raya ke, tak kira lah gawai ke, confirm meriah je. Jason pula. Siapalah dalam fikiran ni Jason? Sharon. Ya, dan kita dekat Sejahtera Asia ni sentiasa mendoakan penonton-penonton kat rumah sentiasa dalam keadaan sihat, positif dan mampu memerangi COVID-19 ini. Dan Sharon, kita pada era pemvaksinan. Jadi bagi sesiapa yang belum lagi mendaftar vaksin, bolehlah berbuat demikian. Sebab lindung diri, lindung semua. Betul, itu yang penting. Jadi kepada anda, jika anda tidak tahu bagaimana untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin tersebut, anda boleh terus hubungi saja di mana-mana pusat kesihatan yang terdapat di sekitar anda ataupun anda boleh mendaftarkan diri anda di aplikasi My Sejahtera. Betul tu. Dan untuk pengetahuan semua juga, Sejahtera Asia kali ini membawa konsep dan format yang berbeza, sedikit berbeza daripada sebelumnya, di mana slot yang pertama ini saya dan Sharon akan mengupas isu-isu semasa yang terkini ataupun kita panggil viral, sangat-sangat viral. Dan pada slot yang kedua, gugup. Pada slot yang kedua, kita akan bercakap mengenai topik-topik yang menarik bersama tetamu-tetamu undangan kita. Baiklah Sharon, isu apa yang hot seller yang kita nak bincangkan dan apa juga topik-topik yang kita akan bawakan pada slot yang kedua nanti? Pada slot yang kedua nanti, tapi sebelum itu, sebelum kita nak perkenalkan apakah topik yang akan kita bincangkan dengan tetamu kita hari ini, kita nak kongsikan dengan anda isu viral yang akan kami berdua kupaskan. Apakah isu viral tersebut, Fatah? Isunya adalah, kita tahu yang ini sangat, bila isu pendidikan dia sangat hangat di pasaran Sharon. Macam hot seller deal H&M. Okey, dan ini adalah isu pasal UPSR dimansuhkan, PT3 dibatalkan pada tahun ini dan tindakannya adakah wajar ataupun tidak. Kita nak mengupas topik ini ataupun isu-isu ni. Jadi adalah masa kita mengupas topik dan isu ini kan, Fatah. Kita harapkan kepada penonton di rumah anda boleh mungkin lontarkan sebarang cadangan dan komen di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi macam Fatah sendiri, adakah Fatah bersetuju atau tidak bersetuju pemansuhan UPSR dan PT3 ini? Okey, sebelum saya nak bercakap pasal tu, wajar ke tidak, isu pemansuhan terhadap ujian pencapaian sekolah rendah UPSR ini bukanlah satu isu yang baru dibangkitkan. Malah sejak tahun 2016 lagi isu ini pernah dibangkitkan oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUTP yang bersetuju dan menyokong cadangan tersebut. Dan baru-baru ini, seperti Sharon cakap tadi, dikemukakan dengan berita yang sensasi di mana bermula tahun ini
UPSR dimansuhkan dan PT3 dibatalkan pada tahun ini. Perkara ini diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Mohamad Jidin baru-baru ini. Dan walau bagaimanapun sehingga kali ini Sharon, kita dapat isu ini tersebut dilihat mendapat sokongan daripada netizen. Betul. Sangat wow, cakap. Dan rata-ratanya menyokong cadangan ini dan ada juga tidak kurang yang membantah. Dan bagi saya, wajar ke tidak, bagi saya ini adalah dalam isu ini setiap cadangan itu ada baik dan buruknya. Dan jika kita lihat pada sisi yang positif itu, tekanan yang dialami oleh murid pasti dapat dikurangkan. Memandangkan mereka tidak perlu lagi untuk menjadikan alfabet A itu menjadi kayu pengukur untuk menilai kualiti mereka. Dan tambahan pula Sharon, dengan keadaan keperluan semasa ini, ramai yang menganggap sistem peperiksaan yang diamalkan di negara kita ini perlu diubah selaras dengan tuntutan semasa untuk menggalakkan murid berfikiran dengan lebih kreatif dan inovatif. Dan sebagai Sharon sebagai warga pendidik, apa reaction? Pertama kali apabila Menteri Kanan Pendidikan kita iaitu Datuk Dr. Razif Jidin mengumumkan pemansuhan UPSR dan pembatalan PT3 ini, kita mendapat satu respon yang pelbagailah daripada terutama sekali khususnya kepada ibu bapa. Kita dapat feedback daripada ibu bapa yang agak panik kerana menghubungi pihak sekolah untuk bertanyakan adakah perkara ini benar, adakah perkara ini akan dilaksanakan pada tahun ini, Fatah. Tapi kita cuba bertenang dan kita jelaskan kepada ibu bapa mengapa keputusan ini diambil oleh Menteri Kanan Pendidikan kita. Jika kita lihat dari sudut positifnya, seperti yang Fatah katakan tadilah, dapat mengurangkan beban, bukan saja beban pelajar tersebut, tapi dapat mengurangkan beban ibu bapa dan juga guru. Dia dapat, kita lihat dia mempengaruhi, keputusan diambil itu mempengaruhi semua pihak. Kita faham bahawa segelintir daripada ibu bapa yang agak terkesan kerana mereka beranggapan jika UPSR dan PT3 ini dimansuhkan, bagaimana mereka hendak mengukur penguasaan dan potensi pelajar-pelajar tersebut. Sebab sebelum ini jika kita lihat keputusan UPSR digunakan untuk pelajar itu memohon dalam sekolah berasrama penuh, manakala keputusan PT3 itu digunakan untuk pelajar mengenal pasti adakah aliran sains, adakah aliran sastra, ataupun mungkin mereka hendak memohon ke kolej vocational, ke kolej teknik dengan menggunakan keputusan PT3 ini. Jadi apabila PT3 ini dan juga UPSR ini dimansuhkan, bermakna bagaimana mereka hendak menilai prestasi, potensi dan penguasaan pelajar-pelajar tersebut. Jadi ini menjadi saya rasa menjadi satu tanda tanya kepada ramai pihak. Tapi kebanyakan ibu bapa mungkin tak semualah, segelintir mereka tidak faham walaupun peperiksaan ini dimansuhkan, Fatah, tapi di peringkat sekolah kita tetap boleh mengukur potensi dan pencapaian pelajar tersebut. Kita ada PBD iaitu pentaksiran berasaskan bilik darjah, kita ada pentaksiran psikometrik dan kita juga ada pentaksiran PAJSK, dan yang terakhir kita ada pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Jadi kesemua kayu pengukur komponen yang saya sebutkan tadi boleh digunakan untuk mengukur potensi dan juga penguasaan pelajar sepanjang mereka berada di sekolah, Fatah. Amboi, inilah bila warga pendidik yang membagi cerahan itu sangat clear, sangat penonton-penonton kat rumah clear. Crystal clear tak? Okey, bagi saya pendapat saya Sharon, mungkin ini tiba masanya kita berganding bahu mencari kaedah yang lain yang lebih sesuai untuk mengukur pencapaian murid ini supaya mereka tidak hanya belajar secara membuta tuli semata-mata ataupun memikirkan lulus sekadar lulus kan, dan tanpa memikirkan sama sama ada ilmu itu diperolehi boleh digunakan pada masa-masa yang akan datang. Apa-apa pun cadangan pemansuhan ini sebenarnya perlu dikaji secara holistik, menyeluruh, dan sebelum keputusan itu dibuat agar tidak merugikan mana-mana pihak, dan saya pasti pihak kerajaan pun sudah meneliti isu-isu ini dan pada tahap yang sangat kritis dan memasukkannya UPSR bermula pada tahun ini. Dan itu saja saya rasa yang kita panas. Kita nak kupas. Jadi terus setia bersama kami sebentar lagi kerana kita ada topik yang menarik. Sebentar lagi. Panas topik kita pada hari ini. Tak sempat nak kupas macam Makcik Bawang. Hari ini lalu pendek masa diberikan. Hari ini hari Ahad 9 Mei 27 Ramadan, tak lama lagi bakal menjelang Syawal, Sharon.
Kalau sebut telemovie. pasal hari raya ni, terus saya akan ingat telemovie. Oh, Jadi apa yang istimewanya hari raya kali ini ada sedikit kelainan tau Fatah. Kerana kita akan ada sebuah telemovie pertama yang dihasilkan sepenuhnya dari TVS yang juga merupakan hasil karya anak Sarawak yang bertajuk Sehari Sebelum Raya. Jadi bersama kita tetamu kita pada hari ini adalah JC yang merupakan pengacara untuk TV Star, pengacara untuk The JC Show dan penyanyi pengubah lagu dengan kumpulan Soundholic. Jadi semua dia lah Fatah. Kata orang Sarawak pun kau semua. Ambil cak kau semua siap. Okey, hari kita bersama dengan Cik Jessie. Hello, Hello. selamat pagi. Anda sudah digari? Masih digari ya. Tidak sabar untuk dilepaskan. Tidak sabar. Selamat pagi semua, berada di rumah. Semua ceria. Sehat. Sehat. Puasa. Mas. Bagus. Jadi semangat kena kita gari dekat masa Sejahtera Asia ni. Jadi Jessie tanpa melengahkan masa lah. Mungkin penonton boleh. pun tak sabar-sabar ni. Dia nak tahu dah apa sebenarnya telemovie Sehari Sebelum Raya ni. Telemovie ni adalah telemovie Sehari Sebelum Raya lah. Tak adalah. Dia akan dipamerkan pada hari yang pertama. And ini adalah seperti mana yang Sharon katakan tadi, ini adalah karya pertama telemovie pertama hasil daripada TVS. Stesen TV kita yang pertama. So, and dia sepenuhnya diusahakan dan dikaryakan. Pakai ayat yang power sikit. Dikaryakan. Oleh staff-staff daripada TVS. So, memang excited. Orang harus nangga. Harus nontoni. Tapi apa kelainannya berbanding dengan telemovie sebelum-sebelum ni? Sebab klisenya kan Fatah. Kalau tengok telemovie bersempena Hari Raya, selalu kita tengok adalah berebut nak balik kampung siapa. Lepas tu mungkin bergaduh. Cerita hantu. Betul. Itu memang. Jadi apa kelainan telemovie yang cuba dibawa oleh JC ni? Kelainan telemovie ni, nampak Gunung Santubong banyak. Okey. Selain pada Nampak Gunung Santubong. ya, pertama sekali dia sepenuhnya dihasilkan oleh anak-anak Sarawak yang mana Fatah katakan tadi. And dia bukan pasal soal hantu, tak ada hantu. Okey. Dan hantu di sebelah tabir itu lain cerita lah. And memang dia berkaitan dengan seorang jejaka yang balik kampung. Okay, dia cerita pasal balik kampung lah. Tapi plot twist dia, dia balik instead of dia balik kampung dan mengejar, selalunya kita cakap pasal cinta, horror, komedi, klise kan. Ini dia sebenarnya balik ke kampung untuk menyelamatkan kampung dia. Wow. Hero kampung. Betul Kampung tu. boy. Kampung satu boy, kelainan yes. tu. Jadi Cik JC, dari mana dapat inspirasi untuk mencetuskan movie ni? Okey. So, sebenarnya movie ni, telemovie lah. Kalau telemovie, movie dah masuk JC dah. Okey, telemovie ni adalah idea dan arahan daripada penerbit eksekutif kita, Cik Raja Idham. Dan juga skrip dia dan director dia adalah Iqmah Sabini, seorang director yang sangat muda dari Sarawak, orang Sarawak tu. Okey, and inspirasinya memang bermula daripada Hari Raya lah. Okey, and then pencetusan idea dia tu is all based on apa yang dia nak sampaikan semasa Hari Raya ni. Cerita apa yang dia nak sampaikan. Pada permulaan dia tu memang tak ada lah macam tak ada idea yang memang ditentukan. Nak idea macam ni, nak buat movie macam ni. Ini pertama kali hasil daripada TVS. So kita nak bagi peluang untuk director-director, pengarah-pengarah muda ni untuk menonjolkan bakat dari segi kreatif untuk menghasilkan telemovie. So inspirasi dia basically daripada filem-filem telemovie yang pernah ditayangkan sebelum ni di Malaysia, dan dia gunakan reference-reference dari situ dan dia cuba hasilkan dengan idea sendiri. So cerita dia, plot dia, sinopsis dia semua 100% original daripada scriptwriter kita, daripada Sarawak juga, Iqmah Sabini. Mungkin kau nak tahu COVID nama aku lebih. Bukan kali-kali. Ini membuktikan yes. anak-anak Sarawak bukan biasa-biasa. Betul. Dan seperti mana yang kita tahu, JC merupakan penerbit telemovie ni. Dan selain itu, penari, penyanyinya pun semua. Pengacara, dan pengubah lagu. Dan jadi kita nak tahulah apakah peranan JC sendiri dalam menghasilkan produksi telemovie ni. Okey, so peranan saya adalah sebagai seorang producer, penerbit. Okey, kalau dalam program TV dia berlainan sikit. Ada lain sikit je dari segi seorang producer ni. Kalau biasanya dalam program television, producer ni biasa dia buat tanggungjawab dia lain berbandingkan telemovie. Telemovie ni specifically saya sebagai line producer, which is saya akan
bertanggungjawab atas apa yang berlaku atas set dan saya akan fokus sepenuhnya kepada bajet. Faham. So and also memikul tanggungjawab dan membantu dan assist producer bos kita lah, executive producer kita lah dalam urusan-urusan dari segi bajet, logistik, kebajikan kru-kru kita on set. Itulah kerja producer. Banyak kalau saya nak kupaskan tentang tanggungjawab dan tugas-tugas producer telemovie ni, tapi memandangkan masa terlalu singkat untuk kita hari ini. So akan on the surface saya jaga kru-kru kita on set and make sure projek jalan menepati masa yang ditetapkan dan jangan overspend. Boleh belanja gila. Kita tahu 2 Yang tahun dah menghadapi COVID-19 ni, hampir 2 tahun. Dan pastinya ada limitasi dalam penghasilan sesebuah produk. Jadi apakah SOP yang dilakukan sepanjang penghasilan telemovie ni oleh pihak produksi sendiri? SOP pertama sekali, kalau tak ada orang involved terlibat dalam mana-mana scene, pakai topeng. Itu yang memang basic, you kena pakai topeng. Dan kita akan membawakan scan My Sejarah Asia app tu, yang scan barcode tu, akan bawa on set. So make sure everyone akan scan. Keluar masuk mana-mana set kita berjalan, kita akan bawa QR code tu dan always sanitize. Itu je lah yang paling penting. And then also kalau macam tak terlibat dalam mana-mana scene ke apa, kita make sure that kita orang tak akan lepak sama ramai-ramai. And kita biasanya kita akan ajak pelakon-pelakon kita semua and kru kita yang terlibat saja untuk berada dalam set. Kalau tak ada berkaitan tu, jangan turun set. Itu the best yang kita boleh come up with lah. Kalau sebut pasal pelakon ni kan Fatah, saya tertanya ni. Cuba kongsikan sikit yang penonton. Mungkin semua pun tertanya-tanya barisan pelakon. Saya tak dipanggil pun casting Fatah. Kecewa ni, tak dipanggil. Tapi sebelum kita nak tahu siapa barisan pelakon tu, saya rasa kita perlu berehat untuk menarik nafas lega. Betul lah. Kita bagi peluang kepada penonton-penonton mungkin nak pergi bancuh air sekejap, mungkin nak pergi ke bilik dapur sekejap. Tapi puasa boleh sediakan bahan untuk petang nanti lepas angin. Jadi kita bertemu kembali hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Fatah Burhanuddin dan peneman mesra saya. Tadi Sharon dah tak sabar nak tahu siapa barisan pelakon tu yang mengatasi siapa? Mengatasi saya itulah. Saya nak tahu siapa jelitawan tu semua yang mengatasi saya ni. Boleh kongsikan je sih. Barisan pelakon dia Tom Cruise tak adalah. Kalau Tom Cruise nak pergi terus ni, pergi kat set terus. So barisan pelakon kita untuk telemovie ni, kita ada Abang Kahajini. Dia memang seorang pelakon yang memang saya sangat-sangat respect. So pengalaman dia, dialah yang akan involve. I tak tahu, I patut tak sebut ni, tapi dia ada involve dalam sebuah production daripada Hollywood. Dia akan berlakon sebagai antagonis dalam telemovie ni. Watak utama akan dipegang oleh seorang pelakon yang anak Sarawak juga, yang sering berlakon di Semenanjung. Nama dia Haziq Fadullah. Dan kita ada siapa lagi? Kita ada Fir Afandi. Mesti kenal lah Fir Afandi. Siapa tak kenal? Osha Basri. Osha. Dan banyak gila lah. Timok reveal banyak gila. Sebab dia tak orang langgarin pun promo dan trailer. Dia bagi teaser sikit je guys. Betul. Bila bercakap mengenai cabaran, setiap production dia ada cabaran dia tersendiri. Jadi kita nak tahu apakah cabaran yang dihadapi oleh JC sendiri. So memang cabaran tu banyak. Alright. So tapi I can only speak on behalf of sebagai seorang producer lah. Yang pertama sekali memang kita tidak boleh dinafikan COVID. Pandemik ni banyak cabaran. Sebab on set tu ada satu masa on set tu salah seorang pelakon kita, tak payah sebut nama siapalah. Terpaksa kuarantin sebab dia kena POI. So dia akan menjejaskan seluruh pengurusan dari segi jadual, masa semua tu. So itu adalah salah satu cabaran, itu ialah pandemik lah. Yang kedua adalah sebab telemovie ni dia hanya diberikan masa yang sangat singkat untuk habiskan projek ni.
dan disebabkan oleh jadual yang kita tidak boleh elakkan, jadual yang chaotic tu, kita terpaksa habiskan banyak shots, banyak scenes dalam masa yang singkat. Contohnya, kita dalam sehari tu kita terpaksa habiskan lebih daripada kurang 20 scene. Wow. 20 scene. Mesti penat. Banyak, betul. memang penat. Kita bermula bergerak tu bukan ini bukan saja untuk producer lah, tapi seluruh kru, seluruh set, sebab ini saya rasa semua akan affected. So dalam telemovie atau mana-mana produksi filem ke apa kan, kalaulah satu department tu dia ada masalah dari segi jadual ke atau dari segi teknikal ke, memang semua akan terjejas. Betul. So it's fair to say that in the production for a telemovie, short film ke atau filem yang besar-besar ke, semua peranan tu dia kena memang teratur lah. Kalau tidak memang semua affected. So cabaran paling utama ialah dari segi management in terms of benda-benda ni lah. Kita kena always come up with a contingency plan. Back up. Kalau tidak benda-benda macam ni yang tidak boleh dijangkakan terlaku, macam mana kita nak hadapi. Especially pandemic. Betul tu. Tipsnya kena ada contingency plan. Backup Backup plan tu yes. sangat penting. Sangat Dan penting. ini boleh kita katakan sebagai penutup slot untuk JC. Sebab dia sekejap Cakap lagi ni. ada kerjaya dia sangat banyak. Saya dengar tadi dia kata lepas ni nak syuting. Oish. Ada lagi Artis. slot. Meletup. Dan Betul. kita nak tahu tadi JC dia cakap Betul. pasal bersiaran adalah pada first raya. Ya, So first raya. bila kita di manakah kita boleh menyaksikan dan pada pukul berapa? Okay, so telemovie pertama karya hasil production daripada TVS akan bersiaran hari pertama raya, dan anda boleh melihat dan menonton dalam Astro saluran 122 dan juga My Preview saluran 122 juga TVS. Only khas eksklusif on TVS Sotong House Nangga. Untuk orang Mok Nangga, anak Sarawak hasilkan telemovie diri pun yang original, skrip, director, acting, semualah editing semua daripada anak Sarawak ni pun Nangga lah. And si menghampakan. Menghampakan lah. Sorry lah ya. Tapi yang pasti saya rasa tidak menghampakan Yes, sebab betul. ini adalah keluaran pertama telemovie TVS dan saya yakin selaras dengan tagline TVS apa orang cakap inspire Menginspirasi dunia. menginspirasi dunia. Kita yakin TVS dapat mampu mengeluarkan production ataupun telemovie yang berkualiti Betul. tinggi. Jadi Kalau saya boleh tambah lagi sikit. Boleh Sorry ni tambah. masuk sikit lah. Tambah. So kita dalam industri media broadcast dan television ni sangat baru dalam Sarawak. So kemungkinannya orang akan banyak akan ada second thoughts about macam mana dekat Sarawak ni dapatkah kita menghasilkan filem-filem atau program-program yang sama kualiti dengan apa yang berlaku di Semenanjung. Apa yang saya nak sampaikan is kita sangat-sangat muda sekarang. The industri sangat-sangat baru dan kita masih dalam proses untuk belajar. Dan harap anda semua di rumah bagi peluang untuk kami menunjukkan apa yang kami pandai, apa kami ingin sampaikan dengan tujuan menghiburkan saja. Memang di luar tu memang akan banyak netizen yang akan kecem. Kecem. Anda kecem si puas hati, tidak sedar dalam bidang tu, atau si puas hati kami handsome gila, kami tahu. Tapi in the end of the day, kita adalah sebuah industri yang membangun dalam Sarawak. Betul. Dan please beri kami peluang untuk menjadi lebih baik. Kalau ada yang si bagus, tegur. Kalau yang bagus, puji, like, share. Because kita sama-sama orang Sarawak, kita mau bangun sama-sama. Betul. Ya ajaklah Betul, mesej yang kami betul. sampaikan. Sorry mun kasar masa, tapi tok sangat penting. Kayak kami mewakili TVS. Tu sih. Betul. Ini satu ya je lah. Pesanan yang penuh dengan sangat- informasi Betul. dan penuh perasaan itu Hatta. Jadi kita sebagai rakyat negeri Sarawak khususnya harus menyokong Betul produk tu. dan keluaran negeri Sarawak itu sendiri Hatta. Dan kita akan kembali selepas ini kita akan bercakap mengenai apa Ada Sharon? apps yang terbaru. Jadi ingin tahu apakah app tersebut hanya dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Asia. Bertemu kembali dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin dan Sharon Kezia.
hari ini pula. Tadi dah bercakap pasal Telemovie. Raya. Hari ini kita nak bercakap pasal satu ataupun sebuah aplikasi yang selari dengan kecanggihan teknologi sekarang. Pelbagai benda sudah boleh didapati dan dilakukan secara online. Ini termasuklah penghikmatan menempah pengangkutan untuk ke destinasi yang diinginkan. Banyak aplikasi yang menyediakan perkhidmatan tersebut dan salah satunya adalah Maxim. Jadi bersama kita hari ini untuk mengupas lebih lanjut mengenai topik ini merupakan wakil dari Maxim iaitu Encik Nick, Ketua Bahagian, dan Encik Sam, Pakar Perhubungan Pelanggan. Apa khabar? Sehat? Khabar baik. Sehat. Encik Sam, sehat? Sehat. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam siaran Sejahtera Asia. Betul tu. Jadi kita nak tahulah Encik Sam. Sebenarnya kita nak tahu, mungkin penonton pun nak tahu apa sebenarnya aplikasi Maxim ni. So, sebab saya rasa saya baru pertama kali dengar. Macam sebelum ni adalah juga dengarnya tapi kita tak tahu butiran yang lebih tentang Maxim ni. Ini boleh kongsikan? Mungkin boleh kongsikan. Okey, Maxim ni adalah satu syarikat IT, satu syarikat IT yang develop aplikasi ya untuk menempah perjalanan dan juga perkhidmatan harian lah. Jadi tujuan kita untuk menyediakan platform tersebut adalah untuk menggantikan taksi konvensional lah. Taksi konvensional yang beberapa tahun yang lalu yang digunakan. Okey, sekarang kita menggunakan semuanya online lah. Jadi tujuan kita adalah untuk memudahkan proses untuk menempah perjalanan menggunakan platform kita lah. Saya boleh katakan objektif Maxim ni selari dengan untuk memudahkan pelanggan-pelanggan mereka. Dan saya tertarik dengan satu ni, apa orang cakap, ada satu TikTok ni. Saya main TikTok, ada keluar Maxim. Kaki TikTok lah juga ni. Dia tagline dia dan tagline dia adalah serendah RM RM1, Sharon. Murah kan? Kita nak cakap lah pelbagai kecanggihan teknologi telah dibangunkan. Jadi bercakap mengenai inovasi sesebuah teknologi itu, trend-trend terkini, kita nak tahulah apakah alat-alat yang menyokong pertumbuhan pembangunan syarikat Maxim secara dasarnya. Encik Sam. Secara dasarnya aplikasi Maxim ni ditubuhkan telah membuktikan aplikasi ini sudah menjadi yang terbaik, iaitu digunakan oleh pelbagai pengguna dan dekat tahap tertinggi dekat pasar market untuk aplikasi lah. And then aplikasi Maxim untuk pengguna adalah dikenali sebagai Maxim, yang ditulis dengan Maxim, manakala aplikasi untuk driver adalah untuk yang dipanggil sebagai taxi driver. Okay, untuk Maxim ini bermula beroperasi dekat berbagai negara lah, iaitu dekat yang salah satunya dalam Malaysia lah. Yang pertama sekali dekat dalam Malaysia adalah dekat Kuantan, Pahang, iaitu bermula pada November 2019 lah. Bagaimana pula dengan Kuching? Bila dimulakan? Okey. Untuk Kuching, Maxim mula ditubuhkan di Kuching, iaitu bertapak dekat Jalan Satok, iaitu pada 2 Julai 2019 lah. Iaitu mengambil tempahan pertama dekat Kuching yang dengan disambut baik oleh pelanggan-pelanggan juga. Jadi kita boleh start download aplikasi Maxim ni dan kita boleh orang cakap ni meluaskan. Dan setahu saya Maxim ni dia berjinak-jinak ataupun kelainan dia daripada perkhidmatan yang lain, perantara yang lain seperti Grab. Dia bermula daripada bandar-bandar kecil dan beransur ke bandar besar. Jadi bagaimana orang cakap apa namanya Berkembang. Berkembang tu. Macam mana dia start berkembang tu? Jadi kita cerita sedikitlah berkenaan sejarah syarikat. Boleh. Jadi syarikat ini ditubuhkan pada 2003 lah. Okey, sampai sekarang sehingga hari ini kita telah beroperasi di lebih daripada 900 bandar di lebih daripada 20 negara. Ini termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Brazil, Rusia dan banyak lagi negara lah. Jadi kita di setiap bandar yang kita pergi ya, contoh macam Cik Fatah kata sebentar tadi, kita bermula daripada bandar kecil sehingga ke bandar besar. Jadi di setiap bandar yang kita pergi, kita contribute kepada society dengan menciptakan peluang pekerjaan. Ya, jadi contoh macam Maxim di sini, pendaftaran dia sangat mudah. Ini kita panggil sekarang adalah gig ekonomi lah. Jadi rakyat masyarakat setempat boleh
daftar dan dapatkan pekerjaan tambahan lah tanpa terikat dengan kontrak pekerjaan seperti pekerjaan yang full time lah. Betul. Dan kita juga menawarkan harga yang lebih kompetitif lah. Dengan harga kompetitif, dia akan meningkatkan mobiliti masyarakat di kawasan sekitar. Jadi lebih mudah untuk berjalan lah sesuai dengan sosioekonomi setempat. Jadi bagaimana pula dengan sambutan penduduk negeri Sarawak itu sendiri terhadap perkhidmatan Maxim ni? Okay, seperti saya katakan tadi, first masa Maxim masuki Kuching, iaitu Sarawak lah, bertapak dekat Kuching pada 2 Julai 2019. Iaitu ketika Maxim masuk pasaran, sudah ramai pelanggan-pelanggan kita mengetahui pasal Maxim sebelum dia masuk ke pasaran. And then Maxim disambut baik oleh pelanggan-pelanggan lah dan penduduk-penduduk tempatan. Okey, hal ini demikian kerana kami menawarkan kos optimum, iaitu kos minimum untuk pengguna, iaitu bermula sekitar RM1 seperti yang kita tahu tadi. Okey, and then satu lagi kami menawarkan juga kos yang menguntungkan kepada driver, iaitu untuk yang pemandu lah, untuk ambil pelanggan. So mereka akan dapat macam win-win situation. Seperti pengguna dia akan dapat kelebihan dia sendiri, pemandu juga akan dapat kelebihan dia sendiri macam tu. Pelbagai kelebihan yang kita dapat tu Maxim menyediakan bukan setakat kepada driver, kepada pelanggan pun juga ada. Dan kita bercakap mengenai perkhidmatan. Apakah perkhidmatan lain yang disediakan oleh Maxim selain daripada menempah pengangkutan serta perkhidmatan serta itulah. Jadi kita nak tahu apakah yang dapat digunakan oleh penduduk bandar khususnya perkhidmatan. Seperti saya katakan sebentar tadi, tujuan utama kita pada mulanya adalah untuk menggantikan taksi konvensional lah kepada perkhidmatan e-hailing. Jadi sekarang memandangkan musim COVID kan, jadi semua orang susah nak keluar, jarang juga nak keluar kan. Jadi kita menyediakan perkhidmatan seperti penghantaran barang, dobi, masaj pun kita ada. Wow. Cuma menarik. Betul. Masaj pun kita ada, cuma perlu register sebagai pemberi perkhidmatan dan lakukan servis lah sekiranya ada permintaan untuk servis tersebut. Jadi selain daripada itu, Cik Sharon, contoh Cik Sharon kan mungkin di rumah, tiba-tiba awal pagi kereta tak dapat start. Okey, Cik Sharon boleh request untuk servis jump start. Maksud dia pemandu kita akan datang ke alamat rumah dan dia akan tolong jump startkan kereta lah. Jadi untuk contoh untuk weak battery case, case macam weak battery. Kita juga ada servis untuk towing lah, contoh macam tayar rosak ke pancit ke boleh towing lah. Saya baru dapat tahu satu informasi yang sangat berguna ni Fatah, khususnya kepada wanita. Manalah tahu kod-kod lah kan, tayar pancit ke masa memandu, dia boleh terus mendapatkan perkhidmatan secara automatik melalui aplikasi Maxim tersebut. Jadi kita juga nak tahulah sekiranya ada penonton di luar sana yang mungkin berminat untuk menjadi sebahagian daripada ahli Maxim untuk melakukan kerja sambilan, bagaimana mereka hendak mendaftar? Okey. Okey, saya dulu. Boleh, siapa nak jawab? Okey, cara untuk pemandu tadi macam saya cakapkan tadi, untuk berdaftar, dia orang boleh berdaftar melalui dua cara, iaitu tiga cara sebenarnya. Okey, satu dia orang boleh directly pergi ke office dekat Jalan Sato, iaitu dia orang boleh directly pergi office dan berjumpa dengan kami orang. Dan kami orang akan tolong dia orang dalam urusan pendaftaran. And then yang kedua, dia orang juga boleh berdaftar melalui website yang dikenali sebagai taxismaxim.com. Di kat sana ada panduan-panduan cara untuk berdaftar dan cara untuk bekerja, dan itu lebih memudahkan mereka lah. Dan mereka boleh berdaftar dekat mana-mana tempat ataupun sama ada dekat rumah. Dan yang ketiga, diorang boleh download directly apps untuk pemandu yang dikenali sebagai taxi driver yang ada dalam Google Play Store dan juga Apple App Store. Diorang boleh berdaftar dari situ. Betul tu. Menarik sungguh kan Sharon. Saya Betul. tertarik dengan Maxim ni sebabkan kita tahu banyak ada Food Panda, ada Grab Food. Tapi Maxim ni membezakan dia macam mana kita nak order food tu. Tapi sebelum tu Fatah, Ya. sebelum tu kita simpan dulu soalan Okey, itu. simpan dulu. Jadi kepada penonton terus setia bersama kami jika ingin nak tahu lagi kupasan kita, perkongsian kita tentang Maxis ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Fatah hanya dalam Sejahtera Asia dengan tetamu kita Encik Sam dan Encik Nick, iaitu wakil daripada aplikasi Maxim. Jadi kepada anda sekiranya anda terlepas untuk menonton siaran kita pada hari ini, jangan risau, jangan khawatir, anda boleh saja pergi ke YouTube, type saja Sejahtera Asia dan anda boleh pilih topik-topik yang anda ketinggalan. Jadi sebelum rehat tadi kan Fatah, kita tak sempat lagi nak tanya dengan Encik Sam dengan Encik Nick ni sebab tak terlalu excited. Bagaimana sekiranya saya sebagai pelanggan saya ingin membuat tempahan makanan? Untuk tempahan makanan di Maxim dia sangat simple tau. Dia tak macam pesaing-pesaing lain lah. Okey, cuma perlu letakkan alamat kedai, namakan tempahan, contoh nak ayam goreng ke nasi lemak ke, tulis saja sebab dia ada satu notes di situ. Boleh tulis apa-apa instruction saja. Lepas itu driver kita akan pergi ke kedai tersebut dan hantar kepada Cik lah, Cik Sharon. Jadi di Maxim dia ada dua jenis pembayaran. Cik boleh pakai kad, Cik boleh pakai cash. Kita juga ada bonus point lah. Contoh macam Cik Sharon sekarang kan register sebagai penumpang. Lepas itu Cik Sharon akan diberikan satu kod special. Jadi bila Cik Sharon berkongsi dengan Cik Fatah, Cik Fatah register, jadi Cik Sharon akan dapat point. Point tersebut boleh digunakan secara percuma untuk mendapatkan tempahan secara percuma lah. Jadi, dapat diskaun lah. Point seperti yang dikongsikan tadi, adakah boleh diguna pakai untuk tempahan makanan sahaja ataupun termasuk pengangkutan juga? Point tersebut boleh pengangkutan, penghantaran makanan, masaj, dobi dan juga pengangkutan kargo lah. Kita ada juga jenis kenderaan pickup untuk angkut kargo. Ada satu customer dia pindah rumah, dia bawa tilam, bawa peti ais, jadi kita ada pick up untuk dia untuk hantar tersebut. Okey, bolehlah ni start Sharon kita kalau nak pindah rumah baru, kita call je Maxim. Dia ada aplikasi yang mudah juga tu. Jadi saya tertarik juga kat sini kan, seperti yang dikongsikan oleh Encik Nick. Sekiranya saya seorang pengusaha, saya ada perniagaan saya sendiri. Jadi bagaimana jika saya ingin menawarkan perkhidmatan saya dalam aplikasi Maxim ni? Boleh, tiada masalah. Untuk Maxim, kita memang mengalu-alukan untuk bisnes lokal ya, untuk join sebagai partner pengiklanan kita. Jadi partner pengiklanan tidak ada bayar apa-apa. Syarat dia sangat mudah, hubungi office dan kita akan hubungi baliklah macam mana untuk iklankan di dalam app. Jadi contoh tadi macam ada bisnes salon kan? Okey, boleh bagi tahu bisnes salon tersebut. Kita akan display di dalam app, ada satu section untuk partners offer. Jadi setiap kali ada partners offer baru, klien kita akan dapat notification lah yang ada offer tersebut. Jadi mungkin Cik Sharon boleh datang ke rumah klien tersebut untuk mengadakan servis, ataupun klien pun boleh tahu, wow ini adalah partner Maxim, macam menarik. Jadi dia boleh pergi ke salon Cik Sharon lah. Senang je tu. Maksudnya di sini lebih banyak exposure lah untuk bisnes Cik. Betul. Tapi kat sini saya tertarik lah sebenarnya Fatah, sebab lagi sekali, kita tertarik menarik. berada dalam dunia globalisasi ni, kita bukan nak menuduh, tapi kita kena mengambil langkah berjaga-jaga jugalah. Jadi apakah tindakan yang diambil ataupun langkah-langkah diambil oleh pihak Maxim untuk memastikan bahawa vendor yang mendaftar itu bukan scammer? Kita risaulah juga kok-koklah pelanggan ditipu. Sebenarnya yang mendaftar tu bukannya peniaga yang telus, tapi scammer. Scammer bagaimana tu Cik? Dia contohnya menawarkan seperti perkhidmatan daripada rumah ke rumah lah. Contoh kita ambil isu di sini adalah seperti menggunting rambut ataupun mewarna rambut lah, seperti salon. Jadi adakah pelanggan perlu membuat bayaran terlebih dahulu, ataupun apabila perkhidmatan itu telah diberikan baru pelanggan itu akan melakukan pembayaran? Pembayaran memang selalunya akan diberikan selepas perkhidmatan diberikan lah. Jadi kita juga ada bahagian feedback lah di dalam app. Sekiranya ada apa-apa komplain tersebut, kita boleh keluarkan vendor tersebut daripada kita punya app lah, partner tersebut. Faham. Okey, yang tu kita tak tahu. So jadi penonton-penonton kat rumah, kita tahu first kalau nak jadi vendor, hubungi Maxim. Office dekat mana? Di Satok. Dekat Satok. Dekat Satok. Dan baiklah, kita nak tahu serba sedikit. Apakah strategi yang dilakukan oleh Maxim untuk bersaing dengan syarikat yang lain yang menyediakan perkhidmatan yang lebih kurang sama? Dari perspektif bagaimana Maxim berbeza dengan perantara-perantara yang lain? Macam mana? Okay. Untuk tu, seperti kita tahu, Maxim kami menawarkan harga yang rendah, iaitu bermula daripada RM1 untuk setiap perjalanan lah. Iaitu RM1 ni dia tidak merangkumi kesesakan jalan raya ataupun apa-apa kos tambahan lah.
So buat masa ni untuk tu boleh memudahkan untuk pelanggan, dia akan boleh set ataupun rancang perjalanan mereka. So selain itu kami juga membagi kelebihan kepada pemandu lah, iaitu kami menawarkan komisen yang rendah kepada pemandu berbanding dengan pesaing-pesaing lain lah, iaitu kami menyediakan 10% komisen kos tempahan yang telah siap lah dalam aplikasi. Ya. Macam itu. Saya juga ingin tambah di sini ya. Boleh. Dalam Saya suka bila boleh tambah. aplikasi pemandu, aplikasi penumpang kan. Okey, jadi di pesaing lain mungkin servis ini tidak ada lah. Dalam app Maxim kita ada macam saya cakap tadi, pengangkutan barang, kereta penumpang, masaj, apa-apa servis yang anda boleh imagine, kita boleh berikan. Satu lagi, contohkan Cik Fatah. Nanti macam habis show ni, nak pergi keluar, Cik boleh order sekarang, jadi 30 minit akan datang, Cik order untuk 30 minit akan datang. Nanti bila 30 minit akan datang, pemandu kita memang sudah ada berada di luar. Jadi tidak ada waiting time. Maksudnya itu adalah tempahan pre-order lah. Kita panggil dia tempahan pre-order. Guys, punyalah priority tu. Waiting time tak ada guys. So downloadlah Maxim tu. Kita masih lagi dalam skop strategi itu sendiri. Jadi kita nak tahu, jadi apakah strategi syarikat Maxim untuk menarik lebih ramai pemandu untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Maxim? Sebab kita tahu sekarang ni banyak sangat aplikasi-aplikasi yang orang orang cakap orang tertarik. Sekarang ni musim COVID, ramai yang nak berniaga. Macam mana strategi Maxim itu sendiri menarik? Okey. Di sini kita nak bercakap tentang aplikasi pemandu untuk e-hailing tersebut sendirilah. Jadi compare ya dengan konvensional taxi ataupun bas yang kita gunakan 10 tahun yang lalu. Dengan menciptakan aplikasi seperti ini, kita boleh kita enable para pemandu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Contoh, kalau dulu seorang pemandu berstesen di satu tempat contohnya. Berstesen di satu tempat mungkin menunggu 1 jam, 2 jam untuk penumpang datang. Sekarang kalau para pemandu download kita punya app, dia boleh dapatkan tempahan, walaupun contoh di sini dia nak pergi ke dia dapat tempahan di contoh 5 km ya. Dia dapat tempahan tersebut. Dia boleh pergi dan pick up customer. Jadi mungkin dalam 1 jam macam tu dia boleh collect berapa puluh ataupun ikut kerajinan dia lah. Itu pun kita tidak dapat beritahu lah berapa. Betul. Dia satu perkongsian yang penuh informasi khususnya kepada penonton-penonton. Jadi kepada anda yang masih mungkin baru tertanya-tanya, boleh terus Google apakah itu Maxim dan anda boleh download app Maxim dan boleh cuba untuk melakukan tempahan pertama anda dan sebarang feedback anda boleh terus lontarkan di aplikasi Maxim tersebut. Dan kita nak tanyalah. Kita nak ucapkan terima kasih ya ke? Dah sampai penghujung rancangan. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada Encik Sam dan juga Encik Nicholas lah. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat orang cakap bernas. Dan selepas ini kita akan kembali dengan merecap apa yang kita nak orang cakap merecap segala yang kita telah memberi, kita telah kupaskan, bukan memberi, mendiskusikan tadi hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya dalam Sejahtera Asia, Fatah Burhanuddin dan Sharon Kezia. Sharon, tadi saya tak puas hati. Kenapa awak cut away saya punya soalan? Oh, biasalah Fatah. Masa sentiasa mencemburui kita, Fatah. Lagipun saya tengok Fatah tengah bersemangat bercakap tadi kan. Kita nak bagi Fatah berehat sebentar. Sebab bulan-bulan puasa je nanti Fatah haus. Sangat prihatin ya. Prihatin saya sangat ni Fatah. Sebab tu saya sayang awak. Cha-cha-cha. Jadi kita boleh recap sedikit tadi. Apa keseluruhan yang kita perolehi tadi, Sharon? Jadi kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik JC Ho atas perkongsian beliau tentang telemovie terbaru yang dikeluarkan oleh TVS sendiri, iaitu Sehari Sebelum Raya. Jadi saya sangat teruja dan tak sabar ni Fatah, sebab ini merupakan salah satu-satunya hasil karya anak negeri Sarawak itu sendiri Fatah. Jadi kita nak tahu apa kelainan yang cuba ditonjolkan oleh penerbit itu sendiri, iaitu JC dalam telemovie ini. Macam mana dengan Fatah pula? Saya of course
Sebab bila kita bercakap mengenai telemovie TVS dikeluarkan oleh Sarawak itu sendiri, keluaran anak Sarawak, Betul. kita sangat teruja. Saya sangat teruja. Kita nak tengok macam mana kualiti dan kita orang cakap tak semua orang ada kualiti tu. Kita nak tengok kelainan tu macam mana. Sebab dia cakap kelainan tu macam ada kelainan tu. Kita nak tengok macam mana kelainan yang JC cakap tadi tu. Dan dia akan bersiaran pada hari raya, First Raya kan. Hari raya yang pertama hanya di saluran Astro 122. Nantikan telemovie sehari sebelum raya hanya di Astro 122. Dan juga kita ingin mengucapkan juga sekali lagi terima kasih Fatah kepada Encik Sam dan Encik Nick, wakil daripada Maxim yang datang dengan memberi perkongsian tentang apa itu aplikasi Maxim. Apa yang saya tertarik di sini adalah Fatah adalah harganya bermula serendah RM1 sahaja. Nampak ni. Murah tu sebenarnya. Mengejar kemurahan tu. Betul. Sel-sel tu memang kita kalau melibatkan harga murah tapi dengan kualiti yang tinggi. Saya kira semua orang memang akan berbuat peluang tersebut. Dia bukan sahaja ada menawarkan khidmat pengangkutan Fatah, tapi ada khidmat makanan. Betul. Selain daripada makanan, khidmat buka kargo, vendor. Ada macam-macam. juga mekanik lah, macam-macam lah semuanya. Jadi anda perlu explore. Explore aplikasi Maxis itu sendiri dengan download lah dekat apps App Store. Okey. Sharon, saya rasa pasti Sharon dah tak sabar dah nak habiskan. Tapi nak download ni, download dah tak sabar ni nak download Maxim tu, dan saya rasa pasti penonton kat rumah banyak dapat informasi pada hari ini. Kita bercakap mengenai UPSR juga kan. Betul, dimasukkan. PT3 pun dibatalkan. Dan setakat ini saja perkongsian kami di Sejahtera Asia, semoga bermanfaat untuk semua. Dan sebelum kita menutup tirai kita ni, Sharon, saya ada pantun. Sebab selalu Sharon dengan Mak Alif ada pantun. Saya pun nak pantun juga. Dengarlah pantun saya. Cahaya Ramadan hendak berlalu pergi. Keriangan Syawal bakal kembali. Tingkatkan SOP serta kawalan kendiri. Tulus ingatan Sejahtera Asia dari hati. Cik Wah. Boleh tahan? Boleh tahan? Boleh lawan Alif. Jadi saya Sharon Kezia. Dan saya Fatah Burhanuddin. Hanya dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Selamat berhujung minggu.